Sekarang kita akan lihat penyelesaian untuk A plus PSPM SM025 set yang pertama. Okey, kita lihat section A ni. Section A ni ada 3 soalan. Okey, yang pertama kita lihat maklumat soalan kita adalah diberi probability of X, kemudian kita diberi conditional probability, kemudian kita diberi intersection, kita nak mencari PY. Okey. Jadi untuk yang di sini kita lihat balik, kalau saya nak menggunakan yang ni, maka kita lihat balik formula conditional probability A given B. Maka formula kita adalah probability A intersect B divided by PB. Okey. Maka kita boleh gunakan formula ni, kita kembangkan maklumat X prime given Y. Okey. Jadi saya tulis dulu probability X prime given Y. Kalau dari segi formula dia adalah probability X prime intersect Y. And then divide by probability of Y. Okey, kalau kita jumpa soalan probability, dalam dia ada X prime, maka kita kena ubah formula kita kepada formula yang tak ada prime. Dengan cara kita buat lakaran. Okey, kita buat lakaran Venn diagram. Okey, ini adalah X dan yang ini adalah Y. Okey. Dan berdasarkan maklumat awal ni, X prime intersect Y. Maksudnya di luar daripada X tetapi berada di dalam Y. Maka kita lihat kawasan kita ni adalah di sini. Maka kita lihat kebanyakan jawapan kita berada dalam set Y. Maka kita akan tulis PY. Tetapi kalau kita ambil PY dia terlebih, kita akan tolak dengan kawasan intersection. Subtract to intersection. X intersect Y. Okey, maka kita dah dapat formula yang baru tanpa ada prime, tapi maksud yang sama. Kemudian kita divide by PY. Okey, kemudian kita gunakan maklumat formula ni. Kita gantikan. Okey, untuk yang PY ni kita nak cari PY. PY nak cari, tolakkan dengan X intersect Y. X intersect Y dah diberi, so 2/25. Kemudian kita divide by PY. Okey. Nilai conditional probability ni dah diberi. Nilai dia adalah 31/45. 31/45. Dan kita proses, jadikan PY itu sebagai tajuk. Maka kita akan dapat akhir sekali PY itu sama dengan PY sama dengan 9/35. Okey. Okey, cara kita nak selesai ni kita darab silang. Ni kalau katakan saya tunjukkan ni, saya darab silang, so 45 kita darabkan dengan PY. Okay. So, saya darabkan dengan PY. Tolak dengan 2/25. Kemudian samakan dengan 31 PY. Jadi kita proses sampailah kita dapat jawapan 9/35. Okey, kita lihat di sini permarkahan kita adalah 6 markah. Okey, jadi untuk soalan yang pertama ni, okey, daripada sini kita tukar kepada formula yang baru ni dan ganti nilai. Okey, ganti nilai. So yang ini adalah K1 Ini adalah K1. Kaedah samakan dengan 31/45. Kemudian kita proses. Okey, yang ini X prime tukar pada Y ni kita bagi 1 markah. Ganti nilai 1 markah dan samakan dengan 31/45. Kemudian kita proses sebarang kaedah, dapatkan PY dan jawapan akhir dia adalah J1. So 4 markah untuk soalan yang pertama. Okey, kita lihat soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua kita nak mencari probability X union Y. Okey, untuk soalan ni kita tak dinyatakan ini adalah soalan independen. Ini adalah soalan mencari eksklusif. Maka kita terpaksa gunakan formula yang asal, iaitu kita akan gunakan PX tambah PY, kemudian subtract to probability X intersect Y. Okey. PX tergantikan, PX kita adalah 3/5. 3/5 dan PY kita ambil jawapan yang kita kira tadi, 9/35. Ini jawapan daripada soalan yang pertama. Kemudian subtract to X intersect Y. Dah ada 2/25 dan kita akan dapat jawapan dia adalah 136 perkan dengan 175.
Okey. Jadi dari segi pemarkahan ni, kita gantikan nilai dalam formula K1. Tapi kalau kita tulis formula, belum ada markah lagi. Ganti nilai dalam formula. Dan jawapan akhir. Jadi tadi 4 markah, kemudian yang baru ni adalah 2 markah. So jumlah dia 6 markah. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Kita ada beri maklumat a discrete random variable x, maksudnya discrete. Bila nampak je discrete, maka kalau kita nampak pengiraan, kita mesti gunakan summation. Kalau katakan continuous, maka kita gunakan pengiraan integration. Okey, kalau kita nak mencari constant, kita kena jumlahkan semua nilai x ni samakan dengan 1. Okey. Jadi kalau kita gantikan dengan nilai 2, so gantikan 2 tambah 1 per c. Okey, maka kita akan ambil 3 per c. Jadi yang pertama 3 per c. Yang kedua ganti dengan nilai 3, 4 per c. Kemudian gantikan dengan nilai 4, 5 per c. Okey, 5 per c. Kemudian tambahkan dengan, gantikan dengan nilai 6. So 6 per 56. Kemudian gantikan nilai 8, 8 per 56. Dan samakan dengan 1. Jadi kita gunakan formula summation of probability mesti samakan dengan 1. Okey. Dan kita proses. Bila kamu proses nanti, akhir sekali jawapan kita adalah 16. Okey. So dari segi permarkahan kita, ni 3 markah. Jadi kita gantikan nilai x. Gantikan nilai x. Kemudian samakan dengan 1. K1. Okey. K1. Ni bukan ya. Kita gantikan nilai x, kemudian samakan dengan 1 K1. Kemudian kita proses K1. Proses untuk dapatkan C, K1, maka jawapan akhir dia adalah J1. Ini adalah step yang seterusnya. K1. Okey. Kemudian kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kita nak mencari cumulative probability distribution. Okey. Tapi dalam bentuk tabulate. Tabulate cumulative probability distribution. Ini merujuk kepada kita nak mencari fx, tapi akhir sekali jawapan kita mesti dalam bentuk table. Jadi step yang pertama, kalau kita nak mencari cumulative, kita kena lihat berapa kawasan yang kita kena kira. Okey. Jadi kalau kita lihat sempadan yang ada adalah 2, kemudian 3, 4, 5 tak ada ya. So terus kepada 6. Kemudian seterusnya 8. Maka kita akan pertimbangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan pertimbangkan 6 kawasan. Bermula daripada kawasan yang pertama, x less than 2, yang tak ada sama dengan 2. Maka kalau kita lihat daripada function ni, yang less than 2 tak ada nilai. So kita akan letak equals to 0. Kemudian kita teruskan dengan kawasan yang kedua. Untuk kawasan yang kedua, kita ambil kira sebelah kanan ni letak, sebelah kiri letak sama dengan. Maksud dia, kita akan jumlahkan sehingga yang ada sama dengan. Maka jumlahkan sehingga sama dengan 2. So, kalau kita jumlahkan, kita gantikan 2 di sini, kita akan dapat 3 per 16. Kita akan dapat 3 per 16. Kita teruskan untuk kawasan yang ketiga, x between 3 and 4. Sama juga, kita akan jumlahkan sehingga 3. Maka nilai kumulatif kita akan jumlahkan sehingga 3. So, kita akan ambil 2 dulu. Kalau 2, 3 per 16. Kalau 3, kita akan ambil 4 per 16. Maka kita akan dapat 7 per 16. Okey, kemudian kita teruskan kawasan yang keempat. Kawasan yang keempat, x more than or equals to 4. But less than, sepatutnya kita biasa guna 5. Tapi 5 tak ada, terus kita buat terus kepada 6. So, kita akan ambil jumlah kumulatif sehingga 4. So, kita gantilah sehingga 4. Jadi, nilai yang pertama 2. So, 3 per 16 tambah 4 per 16 tambah 5 per 16. Okay. Ini kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat nilai dia adalah 3 per 4. Okey, kemudian kita teruskan kawasan yang kelima pula. Kawasan yang kelima, x di antara 6 dan 8. 7 tak ada ya. So, kita jumlahkan sehingga 6 sebab dia ada sama dengan. So, kumulatif ni kita jumlahkan
Gantikan 3 nilai yang pertama ni. So 3/16 tambah 4/16 tambah 5/16. Kalau kita nak mudah, kita boleh ambil nilai ni 3/4. Ni semua ni tulis je 3/4. Yang ni kalau nak mudah, sebab kita dah kira tadi. Ni semua ni tak payah tulis, ambil je 3/4. Kemudian kita tambahkan dengan yang baru, tambah dengan nilai 6. Maka kita akan dapat tambah dengan 6/56. So kita akan buat, sepatutnya asalnya kaedah dia ni. Jumlahkan daripada mula sampailah 6. Ataupun 3 yang pertama tu kita ambil bacaan 3/4. So 3/4 tambah 6/56. Yang tu pun boleh juga. Okay, so kalau kita jumlahkan, kita akan dapat 6/7. Okay, 6/7. Kemudian, yang terakhir, kawasan yang terakhir yang ke-6. Kita akan gunakan X more than or equals to 8. Biasanya nilai dia mesti 1. Okay, biasanya nilai dia mesti 1. Okey, so kita akan ambil 6/7. Okey, 6/7. So kita akan jumlahkan. Kalau ikut kaedah asalnya, jumlahkan daripada mula. 3 yang pertama tu adalah 3/16 tambah 4/16 tambah 5/16. Okey, tambah dengan, kalau ganti 6, 6/56. Ganti dengan 8. 8/56. Okey. Ataupun kalau kita nak mudah, kalau kita nak mudah, sebenarnya 4 yang pertama ni kita dah kira dah 6/7. Jadi kalau nak mudah, kita ambil je 6/7 tambah dengan 8/56. Kita akan dapat terus jawapan. So tak payah kita kira daripada mula sampai akhir. Okey. So kita akan dapat jumlahkan, biasanya nilai dia mesti 1. Okey, nilai dia mesti 1. Okey, ini adalah kaedah. Jadi dari segi permarkahan ni 3 markah, maka kita buat 3 yang pertama ni. Okey. 3 yang pertama ni ini adalah K1. Kemudian 3 yang berikutnya adalah K1. Okey. Dan jawapan mesti kita kena tulis dalam bentuk table. So kita akan buat table. Okey, kemudian kita ada ini, yes. Okey, maka kita tulis yang pertama, yang atas ni X, yang bawah ni adalah Fx. Nilai yang ada adalah 2, 3, 4, 6, 8. Okey, kalau kita ambil bacaan 2, 7/16. Kalau kita ambil bacaan sama dengan 3, 7. Okay, yang pertama tadi 3/16. Okey. Bila kita lihat nilai X sama dengan 2, jawapan dia 3/16. Bacaan yang berikutnya 7/16. Bacaan sama dengan 4, 3/4. Bacaan sama dengan 6, 6/7. Dan yang terakhir itu adalah 1. So jawapan dia mesti berakhir di sini. So kalau kita tulis yang ni, baru dapat J1. Kalau kita berhenti pada kaedah yang tadi, maka kita akan dapat markah 2 saja. Okey, kita lihat soalan C pula. Okey, soalan C ini adalah soalan di skrin. Jadi kita boleh senaraikan nombor dia. X between 4 and 8. Okey, kalau kita senaraikan, kita boleh senaraikan bermula daripada nilai 4. Nilai 4 seterusnya 5. Tapi dekat sini 5 tak ada. So tak payah. Terus kepada 6. Okey, kita terus kepada 6. Kemudian kita akan teruskan kepada nilai 7. 7 tak ada. So tak payah buat. So kita akan pertimbangkan 2 je nilai dia. Bila X sama dengan 4, jawapan dia 5/16. Bila X sama dengan 6, 6/56. Okey. So kita jumlahkan ni. Kita akan dapat jawapan dia adalah 47. 47/112. 47/112. Okey, dari segi permarkahan, yang ini adalah K1. Gantikan nilai dan jawapan. Okey, 3 markah. Okey, kita lihat soalan D pula. Okey, soalan D, kita nak mencari mode. Okey. Kita nak mencari mode, maka rujukan kita adalah kita akan lihat. Bila kita lihat satu persatu, bila X sama dengan 2, nilai probability dia berapa? Kita kena cari nilai probability yang paling tinggi.
Kalau kita ganti dengan 2, maka 3/16. Kalau ganti dengan 3, dapat 4/16. Lagi besar lagi. Kalau kita ganti 4, 5/16. Okey. Jadi kita ganti satu persatu sehingga kita lihat fx tu nilai yang paling tinggi. Jadi kalau kita rujuk, sebenarnya kalau kita rujuk pada nilai 4, kita akan dapat nilai probability yang paling tinggi, iaitu 5/16. Ini rujukan kita. Kita compare dengan nilai yang lain, ini yang paling tinggi. Maka mod tu adalah bukan 5/16, nilai x tu. Maka mod kita adalah sama dengan 4. Jadi rujukan kita adalah the highest probability. Okey, kemudian soalan yang kedua. Kita nak dapatkan third quartile. Okey, untuk dapatkan third quartile, kita kena cari dalam table. Kita refer kepada table mana yang memberikan nilai 3/4. Okey. Maksud dia, ini bukan M. Kita akan lihat daripada table kumulatif ni, kita lihat Q3 tu. Q3 tu X tu sama dengan berapa? Supaya nilai kumulatif dia 3/4. Jadi kalau kita refer pada sini, nilai kumulatif tu kita lihat bila F4 kita dapat nilai tu sama dengan 3/4. Okey. Kalau third quartile maksudnya kita akan sama dengan 3/4. Maka jawapan dia bukan 3/4. Kita refer kepada nilai X tu. Maka jawapan untuk third quartile adalah sama juga 4. Okey, dari segi pemakahan, bila soalan sebut state, maka dia tak perlu jalan kerja. Maka markah dia adalah B1. Ini pun B1. 2 markah. Okey. Kalau markah J, dia mesti ada kaedah. Okey, kita lihat soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni kita lihat ini adalah Poisson distribution. Kalau Poisson kita mesti ambil kira lambda tu ataupun mean tu sama dengan 15, tapi kita kena pertimbangkan dia dalam range ataupun interval yang mana. So kalau kita lihat maklumat ni kita ada on any particular day. Maksud dia ini untuk pertimbangkan setiap hari. Satu hari lambda dia 15. Okey, jadi kena hati-hati bila kita tulis lambda mesti bersama dengan dia punya interval dia. Okey, kemudian kalau kita nak jawab soalan yang pertama, find the probability that exactly, maksud dia x equals to 3. Kemudian kita nak rujuk lambda berapa? Kita lihat kat sini, on any particular day. Sama dengan tarifan kepada soalan. Punca soalan. Maka lambda pun kita kekalkan, lambda tu adalah kekal sama dengan 15. Okay. So kita boleh gunakan formula. Nak gunakan formula Poisson pun boleh. Exponent to the power of negative lambda. Lambda to the power of x. And then divide by 3 factorial. Okay. So ini kalau kita guna formula, kita akan dapat nilai dia adalah 0 perpuluhan. Okay, 0.00017. Okay, nilai dia 0.0017. 12317. Okay. Ataupun kalau kita nak menggunakan table, boleh juga. Tapi kita ambil bacaan table tu dua nilai. X lebih besar sama dengan 3, tolakkan nilai di sebelah kanan. Jadi kita refer table lambda 15, kemudian kita ambil bacaan 3, tolak dengan bacaan 4. Maka kita akan dapat jawapan dia 0.0017. Sama juga. So dari segi permakahan, ini ganti dalam formula K1, J1. Kalau table, tengok bacaan yang kamu ambil 3 dan 4, 1 markah, kemudian jawapan 1 markah. Okey, kalau kita lihat soalan B pula. Okey, soalan B, kita lihat tadi, lambda kita sama dengan 15 untuk for one day. Tulis tu. Kemudian kita lihat tarifan soalan, given that the probability of selling not more than. Ini kalau kita terlupa ni, fokuskan kepada more than, asalnya. Tapi bila ada perkataan not, kita akan ambil lawan dia. So, less than or equals to K. Nilai probability dia adalah 0.5681. Kita nak ambil lambda berapa?
Kita lihat soalan dia on any particular day. Maknanya sama tarifan dengan lambda yang asal. So kekal ambil lambda sama dengan 15. Okey, kalau kita nak selesaikan ni, kalau kita nak refer pada table, table dia tak akan baca less than. Table akan baca greater than or equal. Maka saya kena tukar ni supaya simbol dia lebih besar. So kita gunakan satu tolak. Bila kita gunakan satu tolak, maka kita kena ubah dua-dua simbol ni. Yang pertama, less than, kita ubah kepada greater than. Equal, not equal. So hati-hati bila guna satu tolak, kita akan ubah dua simbol. Less than and equal. 0.5681. Jadi kita jadikan X more than K ni sebagai tajuk. Jadi kita ambil satu tolak 0.5681. Kita akan dapat 0.4319. Okey, kalau kita kekalkan yang ni, kita masih tak boleh baca table. Sebab table dia bukan syarat yang besar je. Dia ada syarat lebih besar dan sama dengan. Maka kita kena ubah sikit. Okey, kalau kita lihat contoh ni, katakan kita ada soalan X more than 3. Maka dalam table kena ubah kepada X more than or equals to 3. Selepas 3, kalau di skrip mesti 4. Maka dalam table tu kita akan baca 4. Maksud dia, daripada yang tak ada sama dengan ni, nak pergi ke sama dengan, kita tambah 1 je. Maka untuk dekat sini kita gunakan K tambah 1. Maka samakan dengan 0.4319. Okey, kemudian kita refer kepada table. Okey, kita refer kepada table. Cari lambda sama dengan 15. Kemudian kita baca daripada dalam 0.4319. So kita baca dalam table, kita akan dapat nilai bacaan tu adalah 16. Maka kita ambil nilai 16 ni samakan dengan K tambah 1. So kita akan ambil K tambah 1 sama dengan 16. Maka K itu adalah sama dengan 15. Okay. Ini 3 markah. Jadi cara pemakaan dia adalah kita ubah proses sampailah kita jadikan nilai ni. So ini K1. Kemudian tukar supaya kita boleh baca dalam table. Okey, so sama ada sini ataupun di sinilah. Selalunya kita berhenti di sini. K1 K1. Kemudian comparekan dengan table K1 dan jawapan J1. Jadi kita ada 3 markah. Kemudian kalau kita lihat soalan C pula, kita tulis balik, asalnya maklumat soalan lambda tu 15 untuk one day. Kita kena bersedia dengan perubahan range dalam soalan. Yang pertama kita lihat yang C ni, calculate the probability that the service center sells between. Bila ada perkataan between, maksud dia kita boleh tulis X tak ada sama dengan. Ini maksud dia between. Kalau kita jumpa soalan between 5 and 14, ada tambahan inclusive. Itu maksud dia kena letak sama dengan. Kalau between saja tak ada sama dengan. Okay, equals to, kita nak menjawab yang ni. Tetapi kita kena pasti dulu lambda tu berapa yang kita nak gunakan. Okay, kalau ikutkan sini, dia punya syarat dia adalah on Sunday and Monday. Ini dah merujuk kepada untuk 2 hari. Maka lambda kita terpaksa ambil yang baru. 2 darab 15. Iaitu kita akan ambil 30 untuk 2 days. Jadi hati-hati dengan perubahan range yang diberi dalam soalan. Bila range berubah, maka lambda pun akan berubah. Jadi untuk soalan ini kita akan gunakan lambda sama dengan 30. Okey, kalau kita nak baca table, kalau kita nak guna Poisson table, dia mesti menggunakan bacaan X more than or equals to R. Maka kalau kita nak selesaikan ni, kita kena pastikan simbol lebih besar tu mesti sama dengan. Okey, yang ni mesti ada sama dengan. So kita ubah sikit. Okey, kita akan dapat probability X more than or equals to selepas 5 mesti 6. Kurang daripada 14. Okey. Kemudian bila kita dah ada sebelah kiri ni ada sama dengan, barulah kita ambil guna table tapi ambil bacaan 6 tolak 14. Kalau kita tulis probability X more than or equal to 6 subtract to X more than or equals to 14. So kita ambil daripada bacaan table. Kalau lebih besar daripada 6, nilai dia 1.
besar dan sama dengan 14, nilai table kita adalah 0.9996. Maka jawapan kita adalah 0.0004. Ini adalah 3 markah. Jadi yang pertama, kita mesti tukar kepada ini. Ataupun paling kurang kita akan jadikan ni 6 tolak 14. So ini K1. Kemudian kita baca dalam table dan jawapan. Maka jumlah markah adalah 3 markah. So saya nak teruskan section B. Kita lihat soalan yang pertama. Jadi soalan yang pertama, kita nak menggunakan Newton-Raphson method. Kemudian kita start dengan initial value kita adalah x0 equals to 1.5. Initial value ni, kadang-kadang soalan dia akan menggunakan x sub 1. Jadi kita kena ikut soalan lah, simbol dia. Okay. Okay, so initial value, kadang-kadang soalan dia menggunakan x0, kadang-kadang dia akan menggunakan x1. Jadi kamu kena hati-hatilah, dia start dengan simbol apa. Okey, kemudian kita nak calculate the root. Root ni maksudnya kita nak cari berapa nilai x. Root tu merujuk kepada berapa nilai x. Daripada equation ln x plus 3x minus 5. Jadi kalau kita jumpa soalan, kadang-kadang diberi sebelah kanan ni memang equals to 0. Jadi mudahlah. Kadang-kadang soalan 5 ni dibawa ke sebelah kanan. Jadi kalau kita nak menggunakan Newton-Raphson, kita kena pastikan semua function tu kita kena bawa ke sebelah kiri. Sebelah kanan mesti equals to 0. Jadi kita akan start dengan let fx. So fx equals to ln x plus 3x minus 5. Maksudnya kita kena pastikan semua function tu berada di sebelah kiri. Kanan tu pastikan 0. Okey, kemudian kita perlukan, dalam Newton-Raphson ni kita perlukan first derivative. So kita differentiate ni, kita akan dapat 1 over x plus 3. Okay. Kemudian barulah kita gunakan formula Newton-Raphson. Kalau kita rujuk balik, formula dia adalah x sub n plus 1 equals to x sub n subtract to fx, function yang asal, divided by first derivative. Ni kamu boleh rujuk balik formula untuk Newton-Raphson. Okey, jadi kita akan gunakan formula ni bermula dengan nilai x0 tadi. Kalau soalan tu guna x0, kita gunakan x0. Kalau soalan tu gunakan x sub 1, gunakan x sub 1. Okey. So x0 ni adalah 1.5. Kemudian kita teruskan, kita mulakan dengan x sub 1, gunakan formula ni. So yang sebelum ni adalah 1.5. Kemudian kita ganti dalam function. Function kita adalah fx ni. So kita akan ambil ln 1.5 plus 3 multiply by 1.5, kemudian subtract to 5. Ini function yang di atas ni. Kemudian kita divide by function yang di bawah ni, kita guna prime. So kita akan ambil 1 over 1.5 plus 3. Okey, dan semua ni kita akan gunakan calculator je. Tak payah kita nak simplify, terus guna calculator je. Saya galakkan kalau nak guna calculator, gunakan alpha. Masukkan function ni, gunakan alpha. Kemudian kita tekan calculation, masukkan nilai 1.5. Okey, so kita akan dapat nilai dia adalah 1. Ini kalau kita teruskan ni, sama dengan 1.5258. Teman saya tulis kat sini. Okey, saya tulis sebelah ni. Nanti kamu guna calculator, kamu akan dapat nilai 1.5258. Okey. Kalau kita nak dapatkan jawapan dalam bentuk decimal number, kita lihat soalan dia. Correct to 3 decimal places. Maka kita punya pengiraan kita lebihkan 1. Jadi saya galakkan kamu gunakan 4 decimal places. Sebab soalan nak 3. Okey, so lebihkan. Kemudian kita teruskan lagi. Kita ganti dengan nilai yang pertama adalah 1.5258. Okey, so kita gantikan 1.5258 setiap x ni. So kita akan ambil ln 1.5258
kemudian tambah dengan 3 darab 1.5258 tolak 3. Tolak 5. Ini untuk function yang di atas, kemudian divide by, ganti dengan function yang di bawah pula. 1 per, kita ambil I prime ni, 1.5258. Okey, kemudian plus C. Ini pun nanti kamu guna kalkulator je, dengan menggunakan alpha. Okey. Dan kalau kita kira ni, kita akan dapat jawapan 1.5258. Sama dengan nilai yang sebelum ni. Jadi kalau kita nampak soalan itu sama, terus kita ambil itu sebagai jawapan. Okey. Jadi kalau kita nak berhenti di sini pun dah boleh dah. So kita punya jawapan kita, roots, kita ambillah jawapan dia 1.526. Sebab soalan nak dalam bentuk 3 decimal places. So inilah kita punya jawapan. Okey tak? Ada soalan setakat ni? Okey, sir. Okay. Jadi ini dalam exam nanti tuliskan gantian nilai tu. Tapi tak perlu detail. Gantian nilai terus sama dengan jawapan dia berapa. Kemudian kita teruskan lagi. Kalau kita ganti nilai yang kedua, nilai dia berbeza. Mungkin 1.5259 lah contoh. Maka kamu kena teruskan dengan X ketiga. Kena teruskan. Tunjukkan nilai X2 dan X3 tu sama. Baru kita ambil jawapan. Okey. Tapi disebabkan X1 dan X2 ni dah sama jawapan, maka kita boleh berhenti di sini lah. Okey, ini untuk soalan yang pertama. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, ini dah tajuk ellipse. Tajuk ellipse. Kita nak determine the vertices and foci. So ada dua soalan ni. Jadi kalau kita nak tentukan determine vertices and foci ni, maka kita kena bentukkan dulu dalam bentuk standard form. Baru kita boleh tentukan dia punya vertices tu yang mana, foci tu yang mana. Jadi kita kena proses dulu yang ni. So cara nak proses, kita kumpulkan dulu X. So 25 X kuasa 2 tolak dengan 250. Kita kumpulkan X. Kemudian kita kumpulkan Y. Tolak 16Y. Kemudian kita akan tambah dengan 541. Okey, kemudian kita factorize dulu 25 ni, factorize supaya coefficient of X squared ni 1. So kita dapat yang tu. Yang Y ni pun sama juga. Kita factorize. So tambah 541. Kemudian kita akan gunakan commutator square. So kita akan ambil X minus 5 all squared subtract to negative 5 squared. Ini saya gunakan commutator square. Ini untuk X. Kemudian untuk Y pun sama juga. Yang dalam ni saya gunakan commutator square. So Y minus 2. Mana datang negative 2 ni? Saya ambil coefficient of Y ni divide by 2 squared and then subtract to negative 2 squared. Plus 541 equals to 0. Okay. Kemudian nanti kamu kembangkan ni, expand. Akhir nanti kamu akan dapat 25 X minus 5 all squared plus dengan 4Y minus 2 all squared. Dan semua nombor ni saya bawa ke sebelah kanan. Nanti kamu expand ni, expand 25 darabkan dengan tolak 25. Yang ini pun sama. 4 multiply by, in bracket ni, kemudian 4 multiply by negative 16. Kemudian gabungkan dengan 541, akhir sekali nanti kamu akan dapat yang ni. Kemudian kalau kita lihat ini adalah ellipse, sebelah kanan nanti kalau kita nak tukar dalam bentuk standard form, pastikan sebelah kanan tu mesti 1. Jadi semua ni kita akan bahagi dengan 100. So X tolak 5 kuasa 2 bagi dengan 100. So kita akan dapat per 4. Teruskan lagi. Kalau yang ni saya bagi 100, kita akan dapat per 25. Yang ini sama dengan 1. Jadi kalau ellipse, pastikan sebelah kanan tu mesti 1.
Okey, so daripada sini, maklumat yang pertama kita boleh dapat adalah center. Okey, ataupun kita boleh mulakan dengan maklumat A. A ni kita kena lihat lihat yang di bawah je. Lihat yang di bawah je. Kita lihat yang A tu kita kena cari mana nilai yang paling besar. So bila kita nampak 25, maka kita square rootkan. Okey, so dapatlah 5. Kemudian yang B ni pula nilai yang kedua, square root of 4. Square root of 4, so kita akan dapat 2. Kemudian kita perlu cari C sebab soalan perlukan foci. Jadi C pun kita kena kira, kita gunakan square root of 25 tolak 4. So kita akan dapat square root of 21. Okay, so kita daripada standard form tu kita boleh dapat A, B, C. Kemudian satu lagi maklumat kita boleh dapatkan center. Center tu kalau ikut X ni kita akan dapat 5 dan Y ni adalah 2. Okey. Itu kita punya maklumat awal kita lah. Okey, kemudian barulah kita jawab soalan. Ni kita nak mencari vertices. Okey, kalau kita nak buat lakaran elips ni. Okey, lakaran elips, kita punya elips ni adalah parallel to Y axis. Maksudnya elips kita dalam bentuk tegak lah, sebab nilai Y itu yang paling besar. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Boleh ke? Tak ada, sir. Tak ada. Okey, saya teruskan ni. Okey, saya salin balik. Tadi kita ada X tolak 5 kuasa 2 per 4. Kemudian kita ada Y tolak 2 kuasa 2 per 25. Okey, so daripada sini kalau saya buat lakaran, dia bentuk mesti tegak. Okey, dia bentuk mesti tegak. Yes. Ini kita punya elips. Dia mesti parallel to Y axis. Okey, ni cuma lakaran je ni. Okey. Jadi tadi kita dapat center. Center kita adalah 5 dan 2. Okey. Jadi kalau nak dapatkan vertices, kita mesti rujuk kepada nilai A. Major vertices. Tadi kita dah kira A tadi adalah 5. Kemudian kita bila nak mencari foci, kita rujuk kepada C. C itu adalah square root of 21. Jadi sekarang ni kita bermula daripada center ni. Okey, bermula daripada center ni, center kita adalah 5, 2. Yang atas ni vertices, vertex yang pertama, yang bawah ni adalah vertex yang kedua. Jadi pergerakan kita daripada center, dia pergi ke atas. Dia pergi ke atas. Bila pergerakan ke atas, maka Y yang berubah. Kan, Y yang berubah. Maka saya boleh ambil vertices. Kalau kita nak labelkan V1 ni, so daripada center ni Y yang kita tukar. So kita ubah Y je. Maksudnya kita nak buat tambah tolak tu pada Y. Jadi kita ambil jawapan yang pertama, X dia kekal. Yang ini 2 dan bergerak ke atas. Maka kita akan ambil 2 tambah 5. 2 tambah 5. Kemudian maklumat yang kedua adalah 5 ni kekal. Ambillah 2 tolak 5. So jawapan kita adalah 5, 7, 1. Kemudian 5, negatif 3. Ini kita punya vertices. Kemudian kalau kita nak mencari foci. Okey, untuk mencari foci pula, foci tu yang ni lah. Ni F1, yang ini adalah F2. F2. Okey. Jadi sama juga, daripada center bergerak ke atas, maka Y itu yang berubah. Maka kita akan ambil 5. Kemudian 2 tolak dengan square root of 21. Sebab kita menggunakan C. Bukan tolak, dia tambah kalau bergerak di atas. Kemudian satu lagi, X kekal, tetapi Y itu berubah, tolak dengan 21, sebab dia bergerak ke bawah. Okey, soalan yang ketiga.
show that the line 2y minus 5x plus 4 equals to 0 does not intersect the circle. Maksud dia, kita nak tunjukkan, kita ada satu line, dia tak langgar circle. Jadi bagaimana cara kita nak tunjukkan? Okey, jadi kita boleh menggunakan, kita boleh gunakan discriminant. Maksud dia, kita lihat, B kuasa 2 tolak 4AC ni berapa nilai dia? AC. Ini kalau kita refer kepada quadratic equation. Kita tengok B kuasa 2 tolak 4AC ni, bagaimana keadaan dia? Kalau dia less than 0, maksud dia, dia tak langgar pada circle. Kalau less than 0. Kalau greater than 0, maka kita punya line tu akan langgar circle. So kita boleh gunakan maklumat ni. Okey, jadi sekarang ni kita ada persamaan yang pertama. Saya pilih, mungkin saya boleh jadikan Y ni sebagai tajuk lah. So saya jadikan Y ni sebagai tajuk. So, kita proses. Kita akan dapat 5x minus 4 divided by 2. Ini equation yang pertama. Kita masukkan equation ni ke dalam circle ni. Jadi kita akan ambil x kuasa 2 tambah dengan y kuasa 2. Gantikan. 5x tolak 4 per 2. Kuasa 2 tambah dengan 3x tolak dengan 2y. Y itu ubah. Okey, kemudian tambah dengan 4. Samakan dengan 0. Okey, nanti kita proses. Yang atas ni nanti kita expand. Ni kalau kita proses tambah dengan 25x squared minus 40x plus 16. Ni divided by 2. Kemudian yang ini kekal. Yang ini saya boleh cancel ni. So dapat negative 5x. Dia akan jadi positif 8. Tambah 4. Sama dengan 0. Ini nanti kamu proses. Saya ringkaskan ni. Nanti kita akan dapat akhir sekali nanti 29x kuasa 2 tolak 40x tambah 14 equals to 0. Okey tak ni? Okey, yang ini berapa ni? 6. Kan? Ini per 4 sorry, ini per 4. Ini per 4. Nanti kamu proses, akhirnya nanti kamu akan dapat bentuk kuadratik. So daripada sini nanti kamu gunakan ni B kuasa 2 tolak 4AC ni. Okay. So kamu gunakan B kuasa 2 tolak 4AC. Jadi kita kira B kuasa 2 tolak 4AC. Okay, yang B ni kita ambil ni, negatif 40 ni. Negatif 40 kuasa 2. Tolak dengan 4A. A 29. C adalah 14. Okey, ini nanti kamu kira. Kamu akan dapat negatif 24. Ini dah merujuk kepada less than 0. Jadi kalau kita dapat discriminant ni, less than 0, maksud dia, kita punya kuadratik ni, ataupun kita punya line ni, dia tak akan langgar circle. Dia tak akan langgar circle. Jadi kita boleh buat kesimpulan lah. So kita tutupkan dengan buat kesimpulan. So kamu sambung kat sini. So therefore, kita boleh buat kesimpulan. Therefore, okay. Therefore the line. Ini kamu tulis penuh nanti ni. Therefore the line 2y minus 5x plus 4 equals to 0 does not intersect. Mesti ada kesimpulan ni. Does not intersect. Okay. Intersect the circle. So macam tu. Maksudnya kita akan rujuk kepada discriminant. Tunjukkan dia mesti dapat less than 0. Kemudian soalan yang kedua, find the center and radius of the circle. Maksud dia daripada circle equation ni, kita kena tukar dalam bentuk standard form. Barulah kita dapat center dan radius. Itu cara
Cara yang pertama lah. Daripada general form tu tukar dalam bentuk standard form. Maka kita akan dapat center dan radius. Cara yang kedua, kita boleh terus gunakan daripada general form untuk nak mencari center. Okey, so kita buat cara yang pertama. Okey, cara yang pertama, tambah 3x tolak 2y tambah 2 sama dengan 0. Okey, katakan saya biar je. Saya ambil je daripada general form. Kita ambil daripada general form. Okey, kalau kita ambil daripada general form, tolak g. Kan? Kita compare kan ni. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2GX. Subtract, bukan subtract, plus 2FY plus C equals to 0. Jadi kalau kita refer kepada general form, nak mencari center. Nak mencari center, kita gunakan negatif G, negatif F. Itu dia punya formula dia. Negatif G, negatif F. So kita akan lihat 2G ni dia sama dengan 3. 2G ni sama dengan 3. Maka G itu adalah 3/2. So kita boleh tulis negatif 3/2. Kemudian yang ini pula 2F sama dengan negatif 2. Maka F tu sama dengan negatif 1. Bila masuk dalam center, kita baca dia sebagai positif 1. Okey tak ni? Faham ni? Saya buat kat sini lah. 2G equals to 3. So, G equals to 3/2. Bila kita masuk dalam center, formula kita kena ambil negatif G. Kemudian satu lagi, saya baca 2F sama dengan negatif 2. Maka F yang asal tu adalah negatif 1. So, baca dalam center, kita baca dia adalah negatif F. So, positif 1. Okey, kemudian radius. Radius, kita boleh gunakan formula square root of G squared plus F squared subtract to C. Ini formula dia. So, kita dapat 5/4. So, radius kita adalah square root of 5/4. Jadi, formula kita adalah kalau radius G squared plus F squared minus C. C itu adalah yang ni lah. Dan kita masih ada lagi soalan. Hence. Okay, hence. Determine the shortest distance between the line and the circle. Okey, tadi kita dah buat tadi. Okey, tadi kita dah buat. Katakan saya ada circle. Okey, circle dah ada. Kita dah tunjukkan yang line ni dia tak langgar circle. Okey, jadi sekarang ni kita dapatkan ni daripada center pergi ke line. Okey, ini kita nak kira jarak ni berapa. Jarak ni. Tetapi soalan, dia nak kira determine the shorter distance between line and circle. Maksud dia, kita kena kira daripada sini sampailah sini. Ini yang kita nak cari ni. D tu berapa. Okey. Okey, line kita adalah 2y. 2y minus 5x plus 4 equals to 0. Dan kita tadi center dah ada dah. Okey, center negatif 3/2. Negatif 3/2 dan 1. Jadi step yang pertama, kita gunakan formula jarak titik kepada line. Titik kepada line. Kalau kita refer sikit pada nota ni. Okey, kalau katakan saya nak cari distance. Kita ada beri function. Contoh katakan saya ada AX plus BY plus C equals to 0. Contoh. Kemudian kita punya titik kita, katakan saya ada 1 dan 3. Ni contohnya ni. Maka kalau saya nak cari distance dia, point to the line. Maka terus je kita ambil. Ni, kita ambil, gantikan X tu dengan 1. So, dapatlah A
plus 3b plus c. Gitu. And then divide by square root of constant dia, a squared plus b squared. Ini kita punya formula kita. Okey tak? Maksudnya kita akan gantikan point ni pada tempat xy. Ni, pada tempat x, y. Kita ambil titik ni ganti dekat sini. Yang ada x tu ganti, yang ada y pun ganti. Jadi untuk yang di atas tu dia akan jadi macam ni lah. Dan tambahkan dia punya modulus. Kemudian divide by coefficient of x and b. Jadi sama cerita dengan ni. Yang pertama kita cari dulu jarak daripada center kepada line. Jadi saya gunakan okey, katakan ini center kepada line. Katakan saya ambil L lah. Okey, L. Okey, maka saya gunakan gantikan negatif 3/2 dekat sini. Dekat X ni. Y itu gantikan dengan 1. So saya akan buat 2 multiply by 1 tolak 5 darabkan dengan negatif 3/2 tambah C. C itu adalah 4. Kemudian divide by, okey, kita bahagi dengan square root of, ambil coefficient ni, 2 kuasa 2 tambah negatif 5 kuasa 2. Kuasa 2. Ini kalau kita kira ni, maka L tu adalah lebih kurang 2.5. Ni kamu kira 2.5. Tetapi ini jarak daripada center pergi ke line. Soalan nak line pergi ke circle. Jadi kita kena cari D ni. Maka kalau kita nak mencari D, kita gunalah. So D itu adalah yang line tadi 2.5 ni kita tolakkan dengan R kita. Okey. Tolakkan dengan R. Tolak dengan R. So ambillah 2.5 tolak dengan tadi kita punya radius punca 5/4. Barulah kita dapat shortest distance. Lebih kurang 1.382 lebih kurang. Okey, kita dah beri line equation, kemudian kita dah beri plane equation. Plane equation pula ada 2. Soalan yang pertama, kita dapatkan the intersection point P between L. Between L dan plane yang pertama. Okey. Jadi kalau kita dapatkan intersection point, kita ambil kira dulu kita punya line kita. So daripada line ni, kita jadikan T sebagai tajuk. Ini asal dia. Ini kita boleh ambil. Ini saya tulis balik. Okey. So daripada line ni, ini sebenarnya nilai T ni. Ini semua ni. Ini adalah nilai T. Nilai T. Yang ini pun nilai T juga. Yang ini pun sama. Maka asalnya adalah T sama dengan X tolak 1/2. Kita proses, jadikan X sebagai tajuk. Maka kita akan dapat 1 tambah 2T. Itu yang pertama. Kemudian kita teruskan lagi. Dengan cara yang sama, T sama dengan 3 tolak Y/1. Maka kita akan dapat Y sama dengan 3 tolak T. Cara yang sama. 3 tolak T. Kemudian kita ambil yang ketiga pula. Yang ini, kalau kita buat samakan dengan T, jadikan Z tu sebagai tajuk. Maka kita akan dapat 2 tolak 3T. Okey tak? Ni setiap ni sama dengan T. Ni T, ni T. Jadikan X, Y, Z sebagai tajuk. So, kita gunakan equation ni. Kita masukkan ke dalam plane yang pertama ni. Kita gantikan ke dalam plane yang pertama. Okey. So, 2 darab X. 2 darab X. X tu sekarang adalah 1 tambah 2T. Tambah 2T. Kemudian tolak dengan Y. Y kita adalah 3 tolak T. Y. Kemudian Z kita adalah tolak 2Z. 2 tolak 3T. Samakan dengan 17.
sama dengan 17. So kita proses sampailah kita dapat T. Ni kamu proses nanti. 11T sama dengan 22. Maka T itu adalah sama dengan 2. Okay, nanti kamu cek lah ni. Kemudian daripada sini kita dapat T. So kita ambil balik X tadi. X tu adalah 1 tambah 2T. Gantikan T tu dengan 2. So kita boleh ambil 1 tambah 4. So nilai X yang pertama tu adalah 5. Kemudian Y pun sama juga. Kita dah ada nilai T. So kita ambil 3 tolak 2. Dapatlah Y sama dengan 1. Kira pula untuk Z. 2 tolak 3 kali 2, 6. So dapatlah negatif 4. Okay? So kita dapat X, Y, Z. Tetapi soalan nak intersection point. Maka jawapan dia mesti dalam bentuk point. So jawapan akhir dia, ni pointnya, point. Saya labelkan P sama dengan 5, 1 dan negatif 4. Ya, 5, 1 dan negatif 4. Okay? Jadi pastikan berhenti pada jawapan point. Jangan berhenti pada jawapan X, Y, Z. X, Y, Z itu adalah kaedah. 4 markah. Okay? Kalau kita nak bincang dari segi markah, jadikan X, Y, Z sebagai tajuk K1. Gantikan ke dalam plane K1. Okay? Kemudian dapatlah nilai T, gantikan. Ni K1. Maka jawapan mesti dalam bentuk point. Baru kita dapat markah 4 markah. Kalau point ni tak ada, maka dapatlah 3 markah je. So kita lihat soalan yang kedua pula. Soalan B, kita nak mencari find the acute angle between L and pi 2. Plane yang kedua. Jadi kalau kita nak kira angle, kalau line kita refer kepada V. Kalau plane refer kepada normal. Habis tu kita gunalah formula cos theta equals to V dot N divided by magnitude. Ini formula dia. Untuk nak mencari angle. Okey, saya buat terus. V ni kita ambil daripada line. V, kalau daripada sini, kita kena baca yang di bawah ni. Ni bawah ni adalah V ni. Kalau daripada parametric equation. Ini dalam bentuk Cartesian kan? Cartesian equation. Tapi dengan syarat pastikan X, Y, Z tu mesti positif. Jadi yang pertama ni okey, kita boleh baca terus. Itu adalah 2I. Kita boleh ambil 2I. Kemudian untuk J pula, kita asalnya adalah 1. Tetapi kena hati-hati sebab Y tu negatif. Kita kena pastikan Y tu positif. Maka kita akan baca bawah ni adalah negatif 1. So negatif J. Yang ketiga, kita nampak ini adalah 3. Tapi jangan baca 3K. Kita kena baca negatif 3K. Sebab Z ni asalnya adalah negatif. Kita kalau nak ambil yang di bawah, pastikan Z tu positif. Okay. Kemudian darabkan dengan normal. Okey, untuk normal, kita refer pada pi 2. Yang ni. Normal ni mudah je. Kita baca sebelah kiri ni, tukarkan X, Y, Z ni kepada IJK je. So, 4I tambah 3J tolak 5K. Itu. Kemudian divide by magnitude. Okey, 4 tambah 1 tambah 9. Maksud dia, setiap nombor ni kita kuasa 2. Darabkan dengan 16 tambah 9 tambah 25. Okey. Jadi untuk yang di atas ni, nanti kamu habiskan. Ini kalau satu cara kalau kita nak mudah buat pengiraan, saya buat column matrix 2, negative 1, negative 3. Kemudian dot 4, 3, negative 5. Ini lagi nampak. Yang sama level kejumlahkan. So 8 tolak 3 tambah 15. Maka kita akan dapat nilai yang di atas tu 20. Yang di bawah ni adalah square root of
Berapa ni? 14. Okey tak ni? Ni 50. Ni katakan saya buat alpha ni. Okey. Maka kalau kita guna kalkulator, ini kita akan dapat alpha sama dengan 40.89. Okey, cuma kita kena hati-hati. Memang kita nampak ini dah macam jawapan. Tapi kita kena hati-hati. Kalau saya buat lakaran, kita ada plane. Ni kita ada plane. Ni plane kita adalah plane pi 2. Bila kita ada plane, dia mesti ada normal. Kita mesti ada normal. Normal. Kita ada normal. Kemudian, line pula. Katakan sini line kita lah ni. Ni line kita, ni daripada bawah terus sambung sini. Yes. Ini kita punya line. Dalam line tu kita ada V. Yang kita buat pengiraan tadi, yang alpha ni, sebab kita buat pengiraan antara N dengan V. Maksud dia, angle yang kita kira tadi, ini adalah angle 40.89. Sedangkan soalan, dia nak angle between line and plane. Maksud dia kalau line dengan plane, yang inilah. Maksud dia, kita kena cari yang ni. Bukan yang kita kira. Okay? So, kena hati-hati tu. Ini untuk case kalau line dengan plane. Kalau line dengan line, tak ada masalah. Kalau plane dengan plane, tak ada masalah. Ini untuk case line dengan plane. Jadi, kena hati-hati. Pengiraan kita bukan semestinya jawapan. Kita kena ubah sesuai. Maka, jawapan kita adalah theta. Kita ambil je 90 tolak dengan 40.89. So, jawapan akhir kita bukannya 40.89. Kita kena tolak. Dapatlah 49.11 darjah. Okey tak ni? Ada soalan untuk yang ni? Tak ada, sir. Tak ada Okey, macam itulah. Ini soalan 4B. 4B ni 5 markah ni. Jadi gantikan ke dalam formula. Ini adalah K1. Dalam formula. Untuk yang di atas. Untuk yang di atas. Kemudian K1 untuk nak mencari magnitude ni. Satu-satu ni. K1. Dah 2. Kemudian sampailah kita dapat nilai yang ni. K1. Dah 3. Kemudian sampailah kita dapat nilai alpha. So 1, 2, 3, 4. Kalau berhenti di sini, kamu akan dapat 4 markah je. Kita kena habiskan sampailah kita dapat theta. So 5 markah. Jadi dari segi pemakan dia, yang pertama, kamu tunjukkan V dia berapa, N tu berapa. Kamu dotkan, tu K1. Yang K1 yang berikutnya, kamu kira tak magnitude ni? Magnitude of V and magnitude of N. Okey, ini soalan nombor 4. Okey, soalan C ni, kita nak mencari vector equation. Vector equation of the plane. Ini maksud dia kita menggunakan R dot N equals to A dot N. Jadi kalau kita dapatkan vector equation of the plane, kita perlukan maklumat. Yang pertama mesti ada point A. Kemudian kita mesti ada normal. Point A ni mudah je. Passes through the point P. Point P ni yang kita kira daripada soalan A tadi. Point P, kalau kita rujuk balik, point P tu adalah, ini kita dah kira tadi, daripada jawapan soalan A. Okey, yang ni. So, A tu adalah yang ni. Kemudian, and perpendicular to both planes pi 1 and pi 2. Okey, yang ini adalah maklumat normal kita. Jadi kita boleh gunakan normal dengan cara N sama dengan, kalau plane kita rujuk kepada N1, normal yang pertama. Kita kena crosskan. Kita kena cross ni sebab dia perpendicular. So nak dapatkan satu normal, kita ada 2 normal.
kita nak dapatkan daripada dua normal, kita guna cross. So ini kamu kira I, J, K. N1 kita baca daripada equation yang pertama, tukarkan X, Y, Z ni kepada I, J, K. So kita ambil ya 2, negatif 1, 2. Kemudian N2 ambil daripada sini, baca ni 4X tambah 3Y tolak 5Z. Ambil nombor je 4, 3, negatif 5. Okey, kemudian kamu proses. Kamu carilah determinan. Determinan tu adalah, ni saya ringkaskan ni. Okey, yang pertama, untuk I ni kita akan dapat yang ni. Kemudian yang kedua mesti tolak. Okey, eliminate first row and second column. So dapat 2, negative 2, 4, negative 5 and J. Kemudian untuk K, eliminate first row and third column. So dapat 2, negatif 1, 4, 3. Ini adalah K. Dan normal nanti kita akan dapat 11I tambah 2J tambah 10K. 10K. Okey. Kemudian kita masih belum jawab soalan gini. Okey, jadi kita akan teruskan. Gunakan formula tadi. R ni kita biarkan. Normal kita dah ada dah. Okey, normal kita adalah yang tadi. 11I tambah 2J tambah 10K. Ini R dot N ni. Ini untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kanan, paling mudah kita guna column matrix lah. Column matrix. Point A ni adalah yang tadi. 5, 1, negatif 4. Kita dotkan dengan N. N kita adalah yang tadi. Okey, N kita 11, 2 dan 10. Betul tak? 11, 2 dan 10. Okey, yes. Maka kita permudahkan 11I tambah 2J tambah 10K. Yang ini kita dotkan. Yang sama level kita darab. So 55 tambah 2 tolak 40. So kita akan dapat 17. Kita mesti guna cross. Ini adalah K1. Dan selesaikan ni. Selesaikan. Sehingga kita dapat normal ni. Ini 1. Kemudian dapat yang ni. Gantikan ke dalam formula. Kemudian jawapan akhir dia. So 1, 2, 3, 4, 5. K1 yang pertama, tunjukkan kamu nak cari determinan daripada N1 cross N2. Kemudian proses nak mencari determinan dan jawapan. Okey. Kemudian gantikan ke dalam formula vector equation. Sebelah kanan tu kita kira, maka itulah kita punya jawapan. Jadi biarkan dalam bentuk R dot N sama dengan 17. Kita diberi X representing the sum of number obtained when a four-sided. Maknanya kita ada dice, tapi dia cuma ada 4 je. 4 permukaan. Biasa 6. Sekarang soalan ni diubah kepada 4 je. Okey. Kemudian dia punya, biasa kita akan gunakan dice ni, biasanya kita gunakan pair dice, kan? Tapi sekarang ni guna bias. Maksud dia, probability untuk dapatkan satu nombor tu tak sama. Okey. Jadi kita, permulaan tu kita boleh lihat, kita ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Biasa kita ada 5 dan 6. Sekarang untuk soalan ni dia bincang sampai 4 je. Okey, kemudian kita perlu isi dia punya probability dia. Okey, ini maklumat dia. Odd numbers is 3 times higher than even numbers. Itu merujuk kepada probability odd number equals to 3
multiply by probability of even number. Even number. Okey, contoh, katakan saya nak ambil P1. P1. Maka probability dia adalah 3 kali daripada even number. 3 kali. Maksudnya 3 per, sebab biasanya 1/4. Kan, biasanya 1/4. So 3 kali 1/4. 3 kali 1/4. Maksudnya ini adalah 3/4. Maksudnya P1 ni adalah 3/4. Probability dia. Kemudian kalau untuk nombor 3 pun samalah. Nombor 3 pun sama, 3/4. Kemudian untuk odd number, kita boleh kekalkan dengan 1/4. 1/4. Gitu. Kemudian kalau kita gunakan tree diagram, jumlah probability ni sepatutnya berapa? Jumlah dia. Sepatutnya 1 kan? Ni cuba kamu jumlahkan berapa ni? Jumlah ni 2. Jadi kalau kita nak buat tree diagram, pastikan jumlah dia mesti 1. Maksud dia, kita kena bahagi 2 lah. Jadi setiap nombor ni kita akan bahagi 2. Jadi kita boleh tulis P1 tu, kita boleh tulis sebagai 3/8 untuk P1. Sebab kena bahagi 2. Ini pun kita bahagi 2 je. So kalau kita dapatkan P2, kita boleh gunakan 1/8. Kalau P3, 3/8. P4 sama juga 1/8. So kalau kita jumlahkan ni 3, 4, 5, 6, 7, 8. So jumlah dia adalah 1. Jadi kalau kita nak kira probability of odd number adalah 3/8. So kita akan guna yang tu. Kalau odd number 3/8. Kalau even number kita gunakan 1/8. Kita tak guna yang asal ni. Sebab kalau kita guna tree diagram, jumlah dia mesti 1. Sekarang dah terlebih 2. Jadi kita ubah je sikit, setiap rantai ni kita akan bagi 2. So kita bukan baca 3/4, kita akan baca 3/8. Boleh tak? Okey, dah. Okey, kemudian kita bincang X ni adalah jumlah dia. Sum of number obtained. Jumlah dia. Okey, jadi boleh siapa dah boleh? Okey, kalau kita nak mudah, kita boleh gunakan macam ni lah. Ada paksi X, paksi Y. Paksi X ni kita gunakan dice yang pertama, yang Y ni adalah dice yang kedua. Jadi kita ambil kira jumlah dia je. Ni kalau saya jumlahkan ni, ini adalah 2. Yang saya tulis ni adalah nilai X. 2, kemudian sini 3, sini 4, jumlah dia. Sini 5, kemudian 2 tambah 1, 3, kemudian 4, 5, 6. 3 tambah 1, 4, 5, 6. 7. Yang ini adalah 5, 6, 7, 8. Jadi lebih mudah kita guna cara ni. Okay. Jadi kalau kita nak construct a probability distribution table, so kita bermula daripada nilai X yang paling rendah. Nilai X yang paling rendah, jumlah dia 2. 2. Okay. Ini maksudnya 1 dengan 1. Tadi kita dah kira tadi, probability untuk odd number adalah 3/8. 3/8. Ataupun saya tulis macam sama dengan P3 adalah 3/8. Kemudian kalau untuk even number, saya ambil 1/8. Okay. Jadi kalau kita nak kira X sama dengan 2, dia gabungan 1 dan 1. Maka saya akan ambil, kalau probability 1, maka kita guna 3/8. So ambillah 3/8 darab 3/8. So yang pertama tu kita dapat 9/64. Table yang pertama. X sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 3.
X sama dengan 3. Okey, X sama dengan 3. Kalau kita lihat ke sini, ada 2. Maknanya kita akan buat 2 kali lah. Okey. Kalau kita ambil sini, saya ambil 1 dulu. 2 dengan 1, maksud dia even number dengan odd number. Maka saya akan ambil lah. Saya akan ambil 1/8 darab dengan 3/8. Kemudian saya darab 2 je, sebab dia 2 kali. Maka dapatlah sama ada nak tulis 6/24, 6/64 ataupun 3/32. 3/32. Itu je. Kemudian kalau saya nak kira Px sama dengan 4. Px sama dengan 4, kita ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi kalau saya ambil yang pertama, 3, 1. Kemudian yang kedua ni adalah 1, 3. Maka saya boleh buat 2 kali. Okey tak ni? Ni 3, 1 dengan 1, 3. So saya boleh buat 2 kali. 2 ni adalah ganjil kan? So saya boleh ambil 3/8 darab 3/8. Tetapi kita tengok yang kedua ni 2, 2. 4 ni kita dapat daripada 2 tambah 2. Okay, jadi kita akan ambil 2 adalah even number. So 1/8 darab 1/8. Ini nanti kamu kira. Betul tak? 19/64. 18. 19 betul lah. Kemudian teruskan lagi. Px sama dengan 5. Okey, sama juga. Px sama dengan 5. 5 ada 1, 2, 3, 4. Yang ini ganjil genap. Yang ini ganjil genap juga. Yang ini pun sama. Kan? Yang ini ganjil genap. Maknanya kita boleh buat serentaklah 1, 2, 3, 4. So saya akan buat 4 darab. Kalau saya pilih odd number, so 3/8. Satu lagi even number, 1/8. Terus kita akan dapat 3/16. Nanti kamu cari ni. Px sama dengan 6. Sama juga 6. 1, 2, 3. Kita ada 3. Tapi tengok gabungan dia. Ini genap. Okey, genap ada 2. Okey, genap dulu. So saya ambil 2 darab 2 genap kan? 4 dengan 2. Okey, so 1/8 darab 1/8. Kemudian yang lain yang boleh menghasilkan 6. 3 dengan 3, dua-dua ganjil. Tambah dengan 3/8 darab 3/8. Nanti kamu kira ni 11/64. Faham ke setakat ni? Kemudian kita ada 2 lagi nombor. So Px sama dengan 7. Okey, untuk menghasilkan 7, gabungan genap dan ganjil. Yang ini pun sama. So saya boleh buat 2 kali lah. Genap dan ganjil. So kita akan dapat 3/32. Macam tu lah. So yang terakhir, Px sama dengan 8. Satu je, ada 2 genap. So saya akan ambil lah 1/8 darab 1/8. Jadi 1/64. Okey tak? Faham tak? Jadi step yang pertama, kena pasti dulu probability untuk odd number berdasarkan maklumat yang diberi ni. Kemudian probability even number. Selepas tu kalau kita nak mudah, kita buat dalam bentuk ni, pasti X, pasti Y. Dan X tu merujuk kepada sum of number obtained. So kita tulis hasil tambah dia. Jadi kita boleh ringkaskan jalan kerja. Okey, kemudian jawapan akhir kamu ambil yang ni, tukar dalam bentuk table. Sebab soalan nak table. Ni baru kaedah ni. Okey, nanti jawapan akhir tulis balik dalam bentuk table.
Kemudian 3/32. Akhir sekali 1/64. Mesti tukar dalam bentuk table. Baru dapat 5 markah. Kalau tak buat table, 4 markah. Okay, jadi kalau kita jawab soalan, hati-hati dengan kehendak soalan supaya kita boleh dapat J1. Kita nak mencari mean. Okay, ingat, mean tu sama dengan expectation of X. Mean ni dia sama dengan expectation of X. Okay, ini adalah discrete, so gunakan summation of X multiply by probability. Yang ini kita kena refer daripada table yang kita dapat tadi. So, kita kira X yang pertama 2, darab dengan 9/64, tambah dengan 3, darab dengan 3/32, tambah dengan 4 darab 19/64. Ini kamu habiskan. Kita ada 5, 3/16. Ni kena tulis ni. Ini kaedah. 11/64. Okay, tambah lagi. 7 darab 3/32. Tambah 8 darab 1/64. Okay, ini kamu kira. Jawapan dia 9/2. Nanti kamu cek. 92. Okey, kemudian kita nak jawab soalan variance. So, kita boleh gunakan formula variance of X equals to expectation of X squared. Kemudian subtract to expectation of X whole squared. Maksud dia, kita kena teruskan, kita kena cari expectation of X squared. Okay, sama je, kita akan gunakan X kuasa 2. Tadi X, yang ni X kuasa 2. So, kita ubah je. 2 kuasa 2 darab 9/64. Tambah 3 kuasa 2 darab 3/32. Dia sama yang atas ni. Cuma X tu kena kuasa 2. 4 kuasa 2 darab 19/64. Sampailah yang terakhir 8 kuasa 2 darab 1/64. Maka kita akan dapat berapa expectation X squared? Berapa? 17 ke? 181/8. Betul? 181/8. Okay, macam tu lah. Okey, lepas tu barulah kita cari variance. So, variance, kita gunakan formula yang di atas ni. Ni. Expectation of X squared. Maka kita akan ambil 181/8 tolak dengan mean. 9/2. 9/2 kuasa 2. Maka kita akan dapat 19/8. Okey, untuk yang ke-6 ni, yang pertama kita lihat dulu, ini soalan discrete ke ataupun continuous. Kalau kita nampak je continuous, maka gunakan integration. Pengiraan dia, mesti guna integration. So, kalau nak mencari constant, kita kena integrate semua. Kita integrate semua. Nampak? Integrate semua, start from 0 to 1. AX dx. Kemudian integrate 1 to 4. A/3 4 minus X dx equals to 1. Kalau nak mencari constant, kita terus. Kalau continuous, integration tu mesti sama dengan 1. Kalau discrete, summation tu sama dengan 1. Kemudian kita integrate 0, 1. Yang ini constant ni kita boleh keluarkan. Kita integrate je ni. 4x minus x squared over 2. And then substitute with x equals to 1 and 4. Equals to 1. Selesai kan? Ni kamu tunjukkan ni. Ganti dengan 1. So, dapatlah A/2. Subtract to 0. 1. Nanti dalam exam buat cara macam ni. Kemudian, yang ini A/3.
Okey, saya gantikan nilai 4. So 16 tolak 16 bagi 2, 8. Subtract tu ganti dengan 1. 4 minus 1 over 2 equals to 1. Selesaikan. Ini semua guna kalkulator. Jawapan akhir dia adalah 1/2. Betul? 1/2. 3 markah saja. Ini nanti pemarkahan dia, kita integrate samakan dengan 1 markah. Kemudian integrate 1 markah. Dan jawapan. Jadi jangan detail sangat pengiraan dia. Jangan detail sangat. Yang ni semua guna kalkulator je. Okey. 3 markah. Okey tak? Yang ini. Okey, kemudian soalan B. Okey dah. Sudah. Teruskan lagi. Okey, soalan B, kita nak mencari expectation of X. Disebabkan ini adalah continuous, maka saya gunakan integration. X, fx. Ini formula asal ni. Ini formula asal. Kemudian kita akan integrate daripada 0 to 1. So kita akan ambil A tadi 1/2, 1/2 X kuasa 2 dx. Ini selepas saya darab X. Yang ni darab X. Kemudian plus integrate daripada 1 hingga 4. Yang ni saya gantikan 1/2 jadi 1/6. Kemudian yang dalam ni darab X. So 4X minus X squared. Okay, ini selepas kita darab X. Okey, sama dengan nombor ni kekalkan. Integrate X squared. Dapatlah X kuasa 3/3. Substitute 0 and 1. Teruskan lagi. Constant ni saya boleh keluarkan. Integrate 4X. So dapatlah 2X squared minus X cube over 3. Ganti dengan 1 dan 4. Tindakan exam. Buatlah cara macam ni. Ganti 1. Dapatlah 1/6. Subtract to 0. Side. Yang ini 1/6. Ganti dengan 4. Ambillah 4, 16, 32. Tolak 16 kali 3, 64. 16 kali 3 apa? 48. Per 3. Ganti dengan 1. 2 tolak 1/3. Okey, kemudian. Ini 48 ke 64? 64 eh? 64 kan? 64, yes. Gantikan dapat 64. So, jawapan akhir dia adalah 5/3. Betul? 5/3. Nanti kamu cakap ni. Ini mungkin 2 markah ini. 2 markah. Okey, kemudian kita nak mencari variance. Tapi bukan variance of X. Variance of 2 minus 3X. Jadi kalau kita nak jawab soalan ni, kita perlu cari juga variance yang asal tu. Kena cari juga yang ni. Jadi kita lihat balik, formula kita adalah variance of X adalah expectation of X squared subtract to mean. Sama dengan tadi. Cuma kaedah ni, untuk soalan ni kita guna integration. Jadi kita dah ada expectation of X dah ada. Kita perlu kira sekali lagi. Kita kena kira EX squared. Okey, maknanya saya kena tambah sikit kerja ni. X squared. Sama dengan integration 0 to 1. A adalah 1/2. Darabkan dengan X kuasa 2.
So daripada AX dia dah jadi 1/2 X kuasa 3. Mana datang X kuasa 3? Sebab saya darabkan dengan X kuasa 2. Tambahkan dengan 1 hingga 4. Yang ini 1/6. Sebab A itu 1/2. Yang ini akan jadi 4X kuasa 2. Yang ini akan jadi X kuasa 3. Okey, kemudian kita integrate 1/2 X kuasa 4/4. Substitute 0 and 1. Tambah lagi 1/6 ni keluarkan. Integrate 4x cube over 3. X kuasa 4/4. Gantikan 1 dan 4. Kemudian buat cara tadi. Ganti 1. Dapatlah 1/8. Ganti 0. So nak buat macam tu je. Tambah dengan 1/6. Ganti dengan 4. 64 darab 4 berapa? Berapa? 2? 286. 256. 256/3. Tolak dengan 4 kuasa 3. 64. Ganti dengan 1. 4/3. Ganti dengan 1. Yes. Macam tu. Okey. 7/2. Kamu cari 7/2. So jawapan dia adalah 7/2. Ini masih belum jawab soalan ni. Okey. So kita cari variance of x. Gunakan formula tadi, expectation of x squared subtract to mean all squared. Okey, so kita ganti nilai. Tadi kita dah dapat 7/2. 7/2 tolak dengan min daripada soalan yang awal ni. 5/3. Okey, 5/3 dan jangan lupa kuasa 2. So kita akan dapat variance of x 13/18. 13/18. Kemudian barulah kita jawab soalan variance of 2 minus 3x. Variance of constant, habis. Variance of negative 3x, ambil negative 3 squared variance of x. Macam tu je. So ambil 9, darablah dengan variance of x. Ni kamu kira ni. 13/2. 13/2. Macam tu lah. 6 markah. Okey. Yang ini tadi 2 markah. Yang ini 4 markah. So 6 markah. Tadi kita cari expectation of x squared tu 2 markah. Ataupun 1 markah. Expectation of x squared ni kalau kamu cari 1 markah. Sebab kaedah dia sama dengan expectation of x. Okey. Kemudian kita cari variance, cari variance K1. K1. Ni jawapan. Satu, dua. Cuba tak? 1. Kemudian yang ni 2. Oh, satu lagi ni K1. 4 markah. Itulah. Yang ni tadi 2 markah, ini 4. 4 ni daripada cari expectation of x squared, 1 markah je. Cari variance yang asal, K1. Kemudian permudahkan variance of 2 minus 3x, K1. Dan jawapan. Itu je. Okey. Okey, estimate the median. Jadi kalau kita lihat median ni, soalan median, kalau kita ada 2 interval ni, kita kena pasti dulu median tu ada di mana. Kita kena test dulu. Dengan cara kita uji je dulu yang pertama ni. Katakan saya andaikan median ada kat sini. Maka cuba kita integrate 0 to 1
1/2x dx. Kita nak lihat berapa nilai ni? X kuasa 2/4. Kalau ganti 1 dengan 0, dapatlah 1/4 ataupun 0.25. Yang ini kurang daripada 0.5. Maka yang ini kita akan reject. Maksud dia median, disebabkan kalau kita uji ni kurang daripada 0.5, maka median tu mesti berada di sini. Okey. So kalau soalan median kena hati-hati. Jangan kita main ambil je median tu mesti berada pada first interval. Tak semestinya. Kita kena uji lah. Kita kena uji. Cara nak uji mudah je. Kamu anggap median tu berada pada first interval. So kita kira, lihat nilai dia. Kalau greater than 0.5, maka median tu mesti berada di sini. Kalau kita uji ni nilai lebih daripada 0.5, median berada di sini. Kalau less than, kita reject yang ni, ambil yang seterusnya. Yang seterusnya tak payah uji. Okey? Kita terus je. Jadi kalau berada pada yang kedua, kita jangan fokuskan kepada yang kedua je. Kita kena bermula daripada yang pertama. 1/2x dx tambah dengan, sepatutnya kita akan integrate 1 hingga 4. Masalahnya kita bukan nak dapatkan nilai dia, kita nak dapatkan nilai sampai m dia. Jadi yang di atas ni letak m. 1/6 4 tolak x dx. Sama ke dengan 1/2. Sebab kita nak dapatkan median. Kalau katakan kita nak dapatkan first quartile, maka ambillah 1/4. Kalau third quartile, ambillah 3/4. Sekarang median, ambillah 1/2. Kemudian kita integrate x kuasa 2/4. Kalau tak nak integrate, kamu boleh ambil nilai yang kita kira tadi ni. Tambah dengan 1/6 4x minus x squared over 2. Gantikan 1 dan m. Sama dengan 1/2. Okey, nanti kamu proses. Saya bagi jawapan akhir. Proses nanti sehingga kamu dapat m kuasa 2 tolak 8m tambah dengan 10. Betul tak? Bila kita dapat kuadratik, maka guna kalkulator. Bila guna kalkulator, kita akan dapat dua jawapan. Jawapan yang pertama adalah 6.45, betul ke? Jawapan yang kedua 1.55, betul ke? Okey. Dari segi pengiraan memang kita akan dapat dua jawapan. Kamu kena tunjukkan mesti ada dua jawapan. Kemudian disebabkan median tu berada antara 1 dan 4. Okey. Ini disebabkan m elemen of 1 sehingga 4. Maka m tu kita boleh ambil 1.55. Untuk jawapan akhir dia. 6.45 dah terkeluar daripada kita punya interval. Okay. Kemudian selesaikan ni, integrate dan pilih jawapan akhir dia. Kalau berhenti kat sini baru K1. Pilih satu. Pengiraan mesti tunjukkan dua jawapan. Jangan sampai kuadratik terus kamu bagi tahu jawapan dia adalah 1.55. Salah. Kaedah tu salah. Okey. So pastikan kaedah kena betul. J ni akan ada markah kalau K betul. Kalau K 0, J walaupun betul dia akan dapat J0 juga. Kita lihat kaedah dulu. Okey. Dia tak boleh terus, kalau jawapan betul kita terus bagi markah. Kecuali kalau markah B1. Kalau B1 dia tak perlu K. Kita nampak je jawapan bagi B1. Okey, so kita ingat balik bab 10 ni kita ada binomial. Kalau binomial mesti ada n, mesti ada p. Yang kedua, Poisson.
mesti ada mean ataupun average. Yang ketiga, normal. Normal dia perlu ada dua, mean dan variance. Biasanya nanti dalam exam, Poisson ni mesti dinyatakan, disebut dalam soalan. Itu adalah Poisson distribution. Normal pun sama, disebut dalam soalan. Biasanya dalam exam untuk binomial ni tak dinyatakan itu adalah binomial. Jadi kita kena tahu, kalau binomial dia mesti ada n, mesti ada p. Okey, yang pertama kita lihat kalau bentuk percentage ya, ini merujuk kepada nilai p. Ini adalah p. 0.3. Bila ada p, kita lihat mesti ada n. N tu biasanya dalam soalan. So macam contoh ni lah. Maka untuk soalan A ni, ini adalah binomial with n 20 and p 0.3. Okey, macam tu. Kemudian teruslah kita jawab. Kita nak mencari probability dan at most. So jangan terbalik. Kalau at least, greater than or equal. Kalau at most, dia terbalik. Mesti ada sama dengan. Okey, kalau kita nak guna formula, kita akan guna formula bermula daripada 0, 1, 2, 3 sampailah 5. So ada banyak kali tu. Saya galakkan mesti guna table. Sebab table ada ni. N20 ada, P0.3 ada. Jadi kalau nak baca table, dia akan baca greater than. So tukarlah dengan cara satu tolak. Bila guna satu tolak, ingat kita akan tukar dua ni. Less than, dia akan jadi greater than. Equal, dia akan jadi not equal. Kita hanya ada simbol greater than 5 je. Boleh tak kita baca dalam table? Tak boleh, sebab table dia ada syarat lagi. Dia mesti greater than or equal. So nak ambil 5 ke 6? So baca dalam table. Ambillah bacaan 6. So cari N berapa tadi? N20, P0.3. Kemudian cari R sama dengan 6. Ini lebih kurang 1 tolak 0.8. Ya. 0.8. 836. Betul? So 0.4164. Okey tak? Betul ya? Nanti dalam exam ni K1, K1, J1. Ya. Daripada soalan asal tu kita tukar bentuk kepada 1 tolak probability X more than or equals to 6. Itu K1. Baru kita baca table. Table bagi tahu nilai je. Kemudian jawapan. Jangan daripada sini terus sini. Maka kamu akan dapat markah penuh, tetapi ada markah KKS. Kerja kurang sempurna, tolak tu markah. Sebab kamu tertinggal yang. So hati-hatilah. Siapa yang buat ni terus ke sini, jawapan betul. Kita akan bagi 3 markah. Tetapi akan ada KKS. Maka jumlah markah yang kamu dapat 2 saja. Jadi jangan skip. Tunjukkan nilai dalam table tu berapa. Okey? 3 markah. Kita lihat yang lain pula. Ini soalan B. Okey, ini sama juga, masih binomial, tetapi diubah bentuk soalan. Kita nak find the smallest size of sample. Ini merujuk kepada N. N tu berapa? Tadi soalan A, N tu dia beri. Sekarang untuk soalan B, N kita kena cari. Dan kita lihat syarat dia. Okey, syarat dia adalah probability that at least. Ini tu punya syarat. At least one cupcake. Maksudnya saya ambil je ni, probability at least one cupcake. Dan dia punya nilai probability dia adalah more than 0.9980.
At least ya. At least 1 tu maksud dia mesti ada sama dengan. Okey. Kalau kita nak guna table, kita kena cari pula mana kita nak cari n tu yang mana satu. Takkan kita nak cari kan. Jadi kita lebih mudah kalau nak dapatkan n ni, kita balik kepada formula. Dalam formula tu ada n. Jadi apa yang kita buat, kalau yang ni tak boleh ni, kita cuba tukar ni. Probability x less than. Kita akan tukar dua ni. Lebih besar, lebih kecil. Equal, not equal. 9980. Kemudian kalau kita bawa ni ke kanan, saya boleh tulis kepada x less than 1. Jadi less than 0.002. Betul tak? Kemudian saya tukar lagi. Ini, sebab kalau nak guna formula, kita mesti tukar kepada x equals to berapa. Barulah boleh guna formula. 0.02. Jadi kita guna formula NC0. P kita adalah 0.3 kuasa 0. Kemudian 0.7 kuasa N. Kemudian gunakan less than 0.002. Yang ni tak payah kira. Ini satu, yang ni satu. So ambil yang ni je. 0.7 kuasa N less than 0.002. Kita ambil log kiri kanan. Ambil dah log kiri kanan. So N log. Kalau nak guna ln pun boleh. Ini adalah log 0.02. Okey, log 0.7 berapa? Positif ke negatif? Log 0.7. Negatif kan? Negatif berapa? Negatif 0.1549. Yang sebelah kanan negatif. Tekan. Dah tak nampak nombor dah. Berapa? Negatif 2.699. Ada lagi? Ambil 4 decimal places. Negatif 2.6989. Selalunya kita akan gunakan 4 decimal places. 7. Okey, kemudian kena hati-hati dalam inequalities. Kalau negatif, maka kalau kita nak cari n ni, tanda ni akan bertukar. Sebab dia negatif. Itu yang kamu kena hati-hati. Jangan selamba je n less than log 0.02 divided by log 0.7. Siapa yang buat tu salah. Kita kena lihat log ni positif ke negatif. Kalau negatif, kekalkan dulu nilai dia. Jangan terus ambil log 0.02 divided by log 0.7. Maka tanda ni akan kekal. Salah. Jadi sepatutnya kena berubah. Jadi kita boleh ambil n greater than 2.6989 bagi dengan 0.1599. Berapa nilai dia? 17.42 ke? Okey, 17.42. Itu sebab dia punya soalan ni dia menggunakan find the smallest size. Maksud dia kalau kita senaraikan nombor selepas 17.42. Berapa nombor yang paling kecil? Mesti 18. Barulah kita menjawab soalan.
baru kita guna perkataan smaller size ni. Sebab nanti pengiraan kita akan nampak nombor yang paling kecil selepas 17.42. Kita akan baca 18. Jadi jangan kita guna konsep bundarkan. Kalau kita guna konsep bundarkan, dia akan dapat 17. Salah. Okay. Yang bundar ni, kalau soalan tu, kalau kita kira dia ada sama dengan. Yang ni baru jawapan dia approximate to 17. Baru betul. Kalau n tu equal. Kalau n tu dia gunakan greater than ataupun less than, tengok dia tak guna konsep bundarkan. Okey? Ataupun kalau katakan saya jumpa n less than 17.42, maka jawapan yang kita ambil adalah 17 lah. Okey? Sebab nombor sebelum 17.42. 17. Walaupun sini katakan saya kira 17.6, maka jawapan dia adalah 17. Okey, kena hati-hati. Sebab tengok dia punya simbol ni guna equal ke tidak. Kalau equal kita bundarkan. Kalau less than, greater than, tengok dia punya kesesuaian dia. Okey. Ini biasa dalam exam nanti. Asalnya soalan tu adalah binomial. Asal soalan adalah binomial dengan n sekarang 200. 200 kemudian P 0.3. Nanti jumpa dalam exam nanti, mesti ada n yang lebih daripada 50. Nampak je n tu lebih daripada 50, mesti tukar pengiraan kepada normal. Senang je kita kalau kita nak tukar kepada normal. Tengok soalan tu, n dia berapa? Lebih daripada 50, terus tukar kepada n. Okey, cuba kira min dia berapa? 200 darab 0.3. 60. Variance dia berapa? 42. Okey tak? Ini n darab P, yang ini n darab P darab Q. Okey. Itu cara yang pertama kita nak kenal soalan tu, kena tukar tak kepada normal. Satu lagi, biasa soalan dia akan guna istilah approximate. Itu maksud dia besar kemungkinan binomial tu tukar kepada normal. Okey, so kita jawab probability X between 56 and 62. Jangan lupa masa kita nak tukar kepada Z, kena buat sisi dulu. Sebab soalan asalnya adalah binomial. Ini kamu pilih sama ada nak tukar sama dengan ataupun nak buat terus. Saya dah bagi nota sebelum ni. Sepatutnya kalau ada sama dengan kiri kanan, sebelah kiri tolak, sebelah kanan tambah. Kalau tak ada sama dengan, diterbalik. Sebelah kiri tambah, sebelah kanan tolak. So kiri tambah. So dapat 56.5. Kanan tambah, kanan tolak 61.5. Okey, kamu kira. Barulah kita tukar kepada Z. 56.5 tolak min. Divide by, ini pun kena hati-hati. Ada yang selamba je ambil 42. Salah lah. Normal notation ni, ini adalah variance. Sedangkan formula Z tu adalah standard deviation. So, kena buat square root of 42. Less than Z, less than 61.5, subtract to min, divide by square root of 42. Nanti kamu kira, saya ringkaskan ni. Jawapan dia negatif ke? Kalau yang ni? Negatif kan? Negatif apa? 0.54. 54 less than Z. Sebelah kanan? Berapa? 1 point? 0.23. Okey, kalau kita jumpa nilai Z ada negatif, ada positif. Apa kita buat? 1 tolak. Ambil bacaan yang positif. Z more than 0.23. Okey, saya bagi jawapan dia. 0.2963, betul? Nampak? Kira halal lah tu. 63 boleh, 64 boleh. Sebalah 64 lah. Kan tak perhati pula. So, jawapannya 0.2964. Nanti dalam exam siapa yang jawab 0.2963 diterima juga. Dia ada plus minus. Okey, yang ini
Kita nak mencari nilai R. Nilai R ke nilai apa? N. Less number less than R number. Okey, maksudnya kita nak mencari nilai R. Jadi kita boleh gunakan probability less than R. Sama dengan 0.992. So ingat, ini soalan asalnya adalah binomial. Bila binomial, kita jangan tukar kepada Z. Kita tukar dulu kepada kena guna sisi dulu. Kalau less than, tak ada sama dengan, sebelah kanan tolak 0.5. Okey, kemudian baru tukar kepada Z. R tolak 0.5 tolak min. Min tadi berapa? 60. Divide by standard deviation. Square root of 42. Okey, sama dengan 0.992. Bila kita kira, ini kamu baca nanti dalam table. Berapa nilainya? 2.41 kan? 2.41 adalah nilai nilai 0.08, betul? So, bila kita baca table, ambil nilai 0.08. Maka kita akan ambil R tolak 60.5 divide by square root of 42 samakan dengan nilai 2.41. Kamu proses, maka R tu sama dengan 76.12 ataupun approximate. Saya boleh gunakan approximate ni sebab dia equal. Ambillah 76. Ini kita guna konsep bundar. Okey.